antara hikmah yang boleh belajar daripada Imam Malik ni, hampa nak kata apa hampa punya pasal ya? Bahkan antara salah satu sebab keistimewaan Imam Malik ni, dia orang yang dia tak tunduk kepada pemerintah. Dia tak tunduk. Banyaklah kisah-kisah di antara dia dengan pemerintah. Di antaranya dia pernah jumpa dengan Abu Ja'far Amirul Mukminin. Dia jumpa dengan Abu Ja'far, dia sebut Abu Ja'far panggil dia pergi ke rumah. Bila dia sampai ke rumah Amirul Mukminin, anak kepada Amirul Mukminin ni, dia nampak Imam Malik, dia keluar. Dia masuk, bapa dia raja. Masuk nampak Imam Malik, lepas tu dia patah balik, dia keluar. Raja tanya kepada Malik, "Atadri man hadha?" Hang kenal tak budak kecil tu siapa? Malik kata, "Tak tahu, budak kecil masuk tengok aku dia keluar balik." Kata raja bagi tahu dia, "Hadha ibni wa innama yafza' min haibatika." Yang masuk tu adalah anak aku. Dia keluar balik sebab dia takut dengan kehebatan Malik. Dengan haibah yang ada pada Malik, dia keluar balik, dia takut. Kemudian raja tanya kepada Malik beberapa soalan. Raja kata, "Wallahi anta a'qalun nas wa a'lamun nas." Dia dengar jawapan Malik, dia kata, "Demi Allah, hang ni orang yang paling cerdik dan orang yang paling cerdik dan paling banyak ilmu." Kata Malik, "La, wallahi ya Amirul Mukminin." Bukan, aku bukan paling pandai. Amirul Mukminin kata kepada dia, "Bala walakinnaka taktum." Betul, hang orang paling pandai tapi hang tak mau cerita kat orang. Dan beberapa pemimpin ketika itu bagi tawaran kepada Imam Malik untuk tulis Muwatta, sebarkan ke semua negeri. Mansur disebutkan, Harun Ar-Rasyid juga disebutkan beberapa riwayat, tapi Harun Ar-Rasyid tidaklah sebab dia baik dengan mazhab Ahnaf di Iraq. Tapi kebanyakan khalifah minta kepada dia nak tulis kitab dia. Malik kata tak, aku tak nak. Cuma nak cerita kehebatan Malik ni, anak raja tengok dia lari keluar sebab takut. Raja jumpa dia, Amirul Mukminin jumpa dia, offer dekat dia dan dia tolak offer Amirul Mukminin. Dalam sebahagian riwayat, Malik masuk jumpa Amirul Mukminin nak belajar hadis. Minta kat Malik, baca hadis kat aku, Ustaz. Minta Malik baca hadis. Malik kata, "Sorry, aku dah lama tak baca hadis. Anak hang baca kat aku." Itu Malik. Raja kata, "Kalau begitu, okey, keluarkan." Amirul Mukminin kata, "Keluarkan orang yang duk ada ni, bagi depa keluar. Aku duduk nak baca seorang-seorang sebab dia takut salah tajwid kot." Dia kata, "Bawa orang semua keluar, aku baca kat hang." Malik kata, "Ilmu yang disembunyikan daripada amatun nas la yastafid minhu khas." Kalau sembunyi ilmu tu daripada orang awam, orang khas tak dapat manfaat. Letak ramai-ramai baca hadis. Ini kehebatan dia. Dia kekal pada prinsip dia. Imam Malik kata, "Aku jumpa dengan khalifah, masuk dengan aku Hashimiyun. Mereka semua cium tangan dan kaki pemerintah, tetapi Allah menyelamatkan aku daripada cium tangan dan kaki Amirul Mukminin. Aku tak cium. Orang lain semua cium." Ini dia antara orang yang berdiri di hadapan pemerintah, dia tak tunduk. Kehebatan Imam Malik ni, yang tak ramailah orang ada keistimewaan seperti yang dia ada, tapi itulah sikap yang ada pada dia. Dan Imam Malik juga sebut, "Ma ajabtu fi fatwa hatta sa'altu man huwa a'lam minni." Imam Malik kata, aku tidaklah mengeluarkan fatwa sehingga aku bertanya kepada orang yang lebih bijak daripada aku, iaitu Rabi'ah dan juga Yahya bin Sa'id. Guru dia lah Rabi'ah dan Yahya bin Sa'id. Mereka benarkan Malik, lalu dia berfatwa. Orang tanya, "Falau nahauka?" Kalau dia tak bagi hang fatwa, hang akan buat apa? Malik kata, "Kuntu antahi." Kalau mereka tidak membenarkan aku berfatwa, aku takkan berfatwa. Katanya, "La yanbaghi lirajul an yubdhila nafsah hatta yas'al man huwa a'lam minhu." Tidak wajar bagi seseorang untuk mengerahkan dirinya melainkan setelah dia bertanya kepada orang yang lebih bijak daripada dia. Ini di mana dia bertanya kepada guru-guru dia sebelum mengeluarkan fatwa. Jadi majlis Imam Malik ni macam kita sebut tadi, dia ada satu orang nama dia Habib Al-Warraq, kalau tak silap saya, Habib Warraq, antara orang yang menjadi tukang baca buku bagi Imam Malik. Habib Al-Warraq, dia seorang je akan baca. Dia baca hadis, Malik akan duduk dengar. Kalau dia salah baca, Malik betulkan. Kalau dia tak salah baca, Malik akan, lepas dia dah baca hadis, baru Imam Malik akan syarah hadis tu. Dan Imam Malik antara orang yang paling benci debat. Dia tak suka debat. Dia tak bantah orang dengan orang, dia tak bergaduh dengan orang, dan dia tak suka orang tanya soalan di tengah-tengah. Dia dah habis satu hadis, baru orang boleh tanya soalan. Keistimewaan nak cakap dengan dia ni, Habib Al-Warraq je lah yang ada. Orang lain tak berani cakap dengan Malik sebab terlalu hebat. Orang duduk je. Ada dua orang, satu kisah di mana ada Rawardi dengan Ibn Abi Hazim. Dia pun tak puas hati sebab ada beberapa rawi yang hebat, nama tak ada dalam Musnad Malik, dalam Muwatta Malik. Jadi dua-dua orang ni pengkaji hadis juga. Dia pun duk fikir macam mana nak tanya Malik, pasal apa nama orang-orang yang hebat ni Malik tak letak dalam kitab dia. Dia pun tahu jalan nak pergi cakap dengan Malik kena melalui Habib Al-Warraq.
pergi kata kat Habib, Habib, hang cuba tanya Malik pasal apa rawi ni tak ada dalam Muwatta. Habib kata aku tak berani. Tuan-tuan bayangkan murid yang rapat dengan Imam Malik ni tak berani nak tanya dia soalan. Dia punya kehebatan dia. Aku ajak hang dengar. Lebih daripada tu tak. Ada alim yang mereka membumi, mereka merakyat sama dengan orang ramai. Ada alim yang begitu. Tapi Malik dia ada satu dia punya keistimewaan diri dia tu menyebabkan orang takut nak lebih-lebih dengan dia. Darwardi dengan Ibn Abi Hazim kata, kami bagi hadiah kat hang. Masa tu Habib ni baru kahwin. Dia kata bagi duit kat hang, memang tak cukup duit baru kahwin. Kami bagi duit kat hang, bagi hadiah, tapi tolong pergi tanya Malik soalan. Dia pun pergi masuk, dia masuk jumpa Malik. Dia kata ada soalan. Imam Malik kata ni bukan waktu tanya soalan. Nampak kredibiliti Imam Malik, murid dia yang paling rapat. Tak, ni bukan waktu tanya soalan. Hang punya kerja baca hadis. Ni bukan waktu tanya soalan. Dia kata depa dua orang nak tanya soalan, dia tak berani, dia suruh aku tanya. Dua-dua orang, tiga-tiga ni alim besar, suruh Habib tanya kepada Malik. Habib tanya kepada Malik, pasal apa nama-nama perawi yang hebat hang tak letak dalam kitab hang? Malik kata ada nampak nama depa dalam Muwatta. Habib kata tak nampak. Kalau tak nampak depa bukan ahli ilmu. Tak ada. Habib tanya, tapi orang hormati depa. Orang ambil ilmu daripada mereka. Kata Malik, adraktu hadzal masjid wa fihi 70 syaikhan mimma adraka ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habib, aku nak ceritakan hang. Aku duduk dalam masjid ni, aku berjumpa dengan 70 orang yang pernah berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah jumpa 70 orang. Dalam riwayat lain disebutkan aku pernah jumpa 70 orang yang yutabarrak bidu'aihim. Orang nak minta doa, orang akan mai jumpa depa untuk minta berkat doa depa. Aku jumpa 70 orang begitu. Tapi kata Malik, wala yuhmalul ilm illa an ahlihi. Tetapi ilmu tidak diambil melainkan daripada ahlinya semata-mata. Ini kehebatan dia yang orang pun tak berani tanya dekat dia, dan murid dia nak tanya pun tak berani. Dan saya sebut tadi tentang kisah Malik dan juga Harun Ar-Rashid. Ini Harun Ar-Rashid yang tadi tu. Dia jumpa Malik, dia suruh Malik baca hadis. Malik kata tak, aku tak baca. Nak hang baca. Kita kan, jangan kata raja, menteri mai pun kita susun nama masuk list nak jumpa. Kita biasa kan, kita sisi kita nak jumpa. Weh, menteri ya best. Ambil gambar seorang satu. Ini kita lah, standard kita. Jangan kata menteri, siapa-siapa orang biasa-biasa aja, kita besar hati. Dia besar hati. Tak makan dengan governor, tak makan dengan menteri, tak makan dengan raja, tak makan dengan sultan, tak makan dengan orang tu, tak duduk dengan orang ni. Kita macam tu. Kawan aku lah dulu yang pegang jawatan tu, ini kita. Tapi Malik, Harun Ar-Rashid mai jumpa dia. Malik kata, aku tak baca, hang nak hang baca. Standard yang ada pada dia. Itu kehebatan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Yang mana dia tak cari dia, dia tak cari. Para pemerintah mencari dia untuk belajar ilmu daripada dia. Kata Mutarraf bin Abdullah, dia kata, qala li Malik. Malik berkata kepadaku, ma yaqulun nas fi. Mutarraf, apa orang cakap tentang aku? Apa yang hantar orang cakap tentang aku? Mutarraf kata, amma siddiq fayathni wa amma al-adu fayaqa. Orang-orang yang jujur, depa semua puji hang wahai Malik. Tapi orang-orang yang bermusuh dengan hang, depa semua bagi gambaran yang buruk. Depa cakap benda buruk tentang Malik. Imam Malik kata, ma zalan nas kadzalika walakin na'udzubillah min tatabbu'i alsinati kulliha. Imam Malik kata begitulah manusia kesemuanya. Cuma kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada mencari-cari apa yang ada di atas lidah manusia. Malik kata macam itulah semua orang. Tak ada orang akan semua suka kita. Ada orang suka, ada orang tak suka. Tapi kita minta lindung dengan Allah Ta'ala daripada mengikut-ngikut dan mencari-cari lidah manusia apa yang orang cakap pasal kita. So Malik tak ambil tahu pasal gosip lah. Dia tak ambil tahu orang kata apa kat dia. Sekali tu dia tanya Mutarraf, orang kata apa kat aku? Ada orang puji, ada orang kutuk. Malik kata macam itulah manusia. Tapi aku minta lindung dengan Allah Ta'ala daripada duk cari-cari apa orang duk cakap. Ini penting juga untuk kita belajar daripada Imam Malik. Kita marah orang kata kat kita, kita cari. Kadang-kadang kita tak tidur malam, apa dia duk kata kat aku, kita cari, kita tanya apa dia kata pasal aku. Akhirnya kita menyakitkan diri sendiri. Jadi antara hikmah yang boleh belajar daripada Imam Malik ni, hampa nak kata apa hampa punya pasal dia buat kerja dia. Dia buat kerja dia, orang nak cakap apa, orang punya pasal. Ini satu keistimewaan juga yang Allah Ta'ala beri kepada Imam Malik rahimahullah.